berada untuk mengelakkan tanggapan buruk masyarakat bahawa dia ini tidak mengeluarkan zakat, tidak memberi menunaikan kewajipan harta-hartanya. Kerana orang tahu kata dia orang kaya, memiliki duit banyak, tapi orang tak pernah tengok dia mengeluarkan zakat. Sedangkan zakat ini wajib, maka itu mungkin akan menimbulkan fitnah. Adapun sedekah dilakukan secara sembunyi, tanpa diketahui oleh orang lain. Dia hanya diketahui oleh penerima zakat saja. Bahkan sebahagian para ulama terdahulu, ahlus salih salihin yang terdahulu, sebagaimana kita baca sebelum ni, hatta kalau boleh orang penerima sedekah pun tidak tahu siapa yang bersedekah pada mereka. Tapi di sini disebut umum, seolah merangkumi sama ada zakat atau sedekah. Jika kita perlu, jika kita nak memberi satu terang-terangan, hendaklah berdasarkan kepada dua. Yang pertama, ada keperluan untuk kita menzahirkan sedekah, di antaranya untuk kita menjadikan contoh kepada orang lain, terutamanya pemimpin bersedekah di hadapan rakyat, anak bersedekah di hadapan anak, dan begitu juga seorang guru bersedekah di hadapan murid agar menjadi contoh. Dan yang keduanya, hendaklah diperhatikan hati, yang batin, hendaklah diperhatikan hati ataupun batin, dengan ikhlas, menjaga ikhlas. Allah SWT berfirman, jika kamu menampakkan sedekah, maka itu adalah baik sekali. Wa in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu menampakkan sedekah kamu, maknanya menzahirkan sedekah kamu, fa ni'mahi, maka alangkah baiknya ia. Namun kata Allah, wa in tukhfuha, namun jika kamu menyembunyikannya, bersedekah secara sembunyi, fa huwa khairul lakum. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Namun jika kamu menyembunyikannya dan memberinya kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu paling baik bagi kamu. Jadi Allah Ta'ala tidak menafikan kebaikan sedekah secara terang-terangan, tapi kata Allah, bersedekah dengan secara sembunyi itu khairun, lebih baik. Hal ini jika kondisi menuntut penampakan. Jadi bersedekah secara terang-terangan itu baik dalam ulasan pengarang jika kondisi menuntut penampakan, untuk keteladanan atau kerana meminta sedekah di khalayak, di hadapan khalayak, sehingga tidak baik meninggalkan sedekah kerana takut riya. Jadi oleh kerana dia sendiri yang minta di depan khalayak, jadi kalau semata-mata takut riya kita tidak beri kepada dia, maka itu satu yang tidak baik. Kita mensia-siakan peluang bersedekah pada ketika itu, dan juga ada kemungkinan orang yang datang minta pada di khairat ramai itu kerana dia terdesak dan sebagainya. Bahkan ia seharusnya bersedekah dengan tetap menjaga batinnya dari riya sedapat mungkin. Ini kerana dalam penampakan amal terdapat bahaya yang ketiga selain riya dan membangkit-bangkit. Jadi bahaya dalam sedekah ni yang boleh merosakkan sedekah ni ada tiga. Ada tiga. Selain daripada riya, satu riya menunjuk dan juga membangkit-bangkit. Dan satu lagi adalah kita merosakkan kehormatan fakir miskin. Itu pun perlu kita jaga juga. Maknanya bila kita sedekah depan orang, contohnya macam kita jemput fakir miskin dalam majlis pemberian sedekah, zakat dan sebagainya. Jadi kita seolah-olah mendedahkan keaiban dia lah, kerana ada di sana
fakir miskin yang sangat menjaga kehormatan diri sehingga dia tidak minta. Dia tidak minta di depan orang. Tiba-tiba kita pula yang mendedahkan dia. Maka itu bahaya yang ketiga. Tapi kalau apabila dia sendiri datang minta pada kita, makna dia sendiri yang mendedahkan keaiban diri dia, maka pada ketika itu kita bersedekah tidak ada lagi terbit daripada kita mengaibkan orang lain. Kerana dia sendiri yang telah mendedahkan kekurangan diri dia sebagai orang miskin, berhajat, tanpa kita yang mendedahkan. Tapi kalau kita sendiri yang memanggil dia untuk bersedekah, memberi pemberian di hadapan orang lain, mana kita yang menyebabkan tersingkap, dipanggil tabir kehormatan dia. Ini kerana kata dia, iaitu merosak tabir orang fakir. Tabir yang menutup keaibannya. Bahasa Arabnya dia sebut dengan bahasa hadka sitra nafsih. Jadi kita ni sedapat mungkin kita kena tutup kekurangan diri kita, kejelekan diri kita, termasuk meminta-minta. Ini kerana penampakan amal terdapat bahaya ketiga selain riak dan bangkit-bangkit, mungkit-mungkit, iaitu merosak tabir orang fakir. Sebab bisa jadi ia, yakni orang fakir itu tidak suka dilihat sebagai orang yang memerlukan atau orang minta-minta. Barang siapa yang menampakkan pintaan, maka ia telah merosak tabir di sini. Jadi kalau dia sendiri yang datang dalam majlis, dia tampil minta kepada kita, maka dia sendiri yang merosakkan, yang mengangkat, yang menyingkap tabir kehormatan itu. Jadi kita tidak bersalah lagi pada ketika itu bila kita beri kepada dia. Cuma satu saja, kita perlu menjaga keikhlasan. Allah berfirman, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Ini ayat dalam surah Fatir, ayat 29 ini. Di mana ayat Allah Ta'ala menghimpunkan beberapa ciri orang-orang yang akan diberi pahala yang sempurna oleh Allah di akhirat. Di mana ayat ini secara penuhnya, ayat ini berbunyi, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan, mimma razaqnahum, sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, sama ada secara rahsia ataupun secara terang-terangan. Jadi Allah sendiri menyebutkan bahasanya sedekah ini, infak ini boleh secara rahsia dan boleh terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dan mereka mengharapkan perniagaan yang selama-lamanya tidak akan pernah rugi. Liyafiyahum, kerana nantinya Allah akan menyempurnakan untuk mereka ujurahum, pahala yang sempurna bagi amalan-amalan mereka, wa yazidahum fadlih, maka Allah akan menambah lagi kepada mereka dari kurniaan dia. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya dia maha pengampun bagi dosa orang-orang yang beramal sebagaimana tadi, syakurun, dan juga Tuhan yang maha bersyukur. Tuhan tak berterima kasih di mana dia membalas. Kalau kita bersyukur dengan ucapan sajalah terima kasih, jazakallah khairan. Tapi Allah maha berterima kasih di mana dia akan balas dengan balasan yang berlipat kali ganda dan tidak pernah putus, di mana diberi nikmat syurga untuk kekal dan tinggal selama-lama dalam syurga. Jadi ayat ini, kata pengarang, menganjurkan infak secara terang-terangan dan juga mana selain daripada infak secara sembunyi-sembunyi, ayat ini juga turut menyebutkan dan menganjurkan infak secara terang-terangan kerana bermanfaat
untuk menggalakkan, yakni memberi galakkan kepada orang lain untuk bersedekah sama. Hendaklah seseorang mencermati dengan baik dalam menimbang manfaat ini dengan larangan yang terkandung di dalamnya. Jadi kena imbanglah di antara manfaat bersedekah secara terang-terangan ini, iaitu dapat memberi galakkan kepada orang lain, motivasi, dan dengan larangan dalam bersedekah iaitu riak dan juga menjatuhkan kehormatan fakir miskin. Kerana hal ini berbeza sesuai dengan keadaan dan orang yang bersangkutan, mana orang yang terbabit. Jadi sedekah secara terang-terangan ini dia berbeza mengikut situasi dan juga mengikut individu itu sendiri. Bisa jadi menampakkan amal pada keadaan tertentu lebih baik bagi sebahagian orang dan tidak baik bagi sebagian orang yang lain. Barang siapa mengetahui berbagai manfaat dan pantangan tersebut. Jadi dengan mengetahui manfaat-manfaat sedekah tentang terang-terangan dan juga pantang larangnya, dan tidak memandang dengan pandangan syahwat, sama ada dia nak menzahirkan sedekah ataupun tidak menzahirkannya, tidak dinilai mengikut syahwat, keinginan nafsu semata-mata. Di antaranya untuk dipanggil menzahirkan kelebihan, untuk mempromosi barang dan sebagainya kerana dia berniaga. Jadi seolah-olah macam nak menzahirkan, kalau beli barang saya ni, maka saya akan bersedekah sebahagian dan sebagainya. Ada manfaat duniawi, maka itu akan bisa melihat dengan jelas. Jadi orang yang hanya dengan kita mengetahui apakah ada kebaikan daripada sedekah terang-terangan itu, sama ada perlu kita buat atau tidak, apakah ada kebaikan, dan kita pastikan tidak ada unsur nafsu, keinginan diri, maka ia akan bisa melihat dengan jelas mana yang lebih utama dan lebih layak di antara bersedekah terang-terangan ataupun menyembunyikan sedekah. Itu selesai wazifah yang keempat. Wazifah yang kelima, tanggungjawab dan tugas yang kelima yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang nak bersedekah atau membayar zakat. Yang kelimanya adalah tidak merosakkan sedekah dengan membangkit-bangkit dan menyakiti. Dengan mengungkit-ungkit sedekah dan juga dengan menyakiti penerima sedekah. Sebagai contohnya, bila orang datang minta ataupun kita beri sedekah kepada orang lain, maka kita ungkit. Kamu nanti saya beri ini, jangan lupa pula. Kemudian menyakiti. Kita beri. Tapi dalam keadaan kita menyakiti dia. Kita kata, ambil ni. Lain kali jangan minta dah. Contohnya begitu. Ambil ini. Ni kamu ni tak habis-habis minta. Tak boleh bekerja. Jadi maknanya kita beri tapi dengan menyakiti, mengungkit-ungkit dan sebagainya. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu batalkan sedekah kamu dengan membangkit-bangkit dan menyakiti. La tubtilu, janganlah kamu batalkan sadaqatikum, sedekah-sedekah kamu bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan juga dengan menyakiti. Para ulama berselisih pendapat tentang hakikat membangkit-bangkit dan menyakiti itu. Jadi ada beberapa tafsiran daripada para ulama dalam mentafsirkan apa maksud kita bersedekah, membatalkan sedekah dengan mengungkit-ungkit dan juga menyakiti ini. Dikatakan, ini ada pandangan berkata, membangkit-bangkit itu ialah dengan menyebutkannya. Jadi dengan semata-mata kita menyebut sedekah tu, mana kita cerita pada orang lain. Dia tu sebenarnya saya yang tolong dia tu. Mana kita telah merosakkan sedekah.
Sedangkan menyakit pula adalah menampakkannya. Makna menzahirkan sedekah. Itu juga menyakitkan. Makna menyakitkan fakir miskin lah. Bila dia memerlukan. Ya, tapi kita nak beri tu, kita kata tak apa, saya akan bagi tapi dalam majlis. Saya akan buat majlis. Jadi dia akan jadi sebuah salah. Dia akan jadi malu. Dengan mana kita mendedahkan. Maknanya keaiban itu menimbulkan menyakitkan lah. Menyakitkan jiwanya, perasaan dia. Berbeza dengan kita pergi ke rumah dia tanpa orang tahu. Mana itu dia sendiri akan selesa, akan seronok menerima pemberian kita itu. Jadi sebagian ulama berkata yang membangkit-bangkit, mungkit-ungkit itu dengan kita menyebut, sedangkan menyakiti itu adalah dengan kita menampakkan kepada orang lain dan kita memberi sedekah kepada dia. Sufyan berkata, barang siapa membangkit-bangkit amal perbuatan, maka rosaklah sedekahnya. Mungkit-ungkit amal perbuatan, menyebut-nyebutnya, merosaklah sedekahnya. Kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana membangkit-bangkit itu? Dia menjawab, iaitu menyebutkan dan bicarakan. Mana sembang, menceritakan sedekah yang kita berikan itu kepada orang lain. Dikatakan membangkit-bangkit, ini ada pendapat lain pula. Ada ulama berkata, memberi pandangan, yang dikatakan al-man itu, membangkit-bangkit, mungkit-ungkit itu ialah meminta pelayanannya dengan pemberian tersebut. Sedang menyakiti ialah mencelanya dengan kemiskinan. Dalam bahasa Arab disebut yastakhdimuhu bil ata. Ya, membangkit-bangkit itu ialah meminta pelayanan. Contohnya kita kata fakir miskin. Saya boleh bagi kat kamu 1,000, tapi kamu kena tolong saya lah pula. Maknanya kita meminta pelayanannya, mana khidmat dia. Saya bagi kamu 1,000 ni sedekah. Tapi faham-fahamlah, kamu pun kena tolong saya. Kamu pun kena undilah saya. Ini bagi orang yang pemimpin lah, pilihan raya sebagai contoh. Jadi ini pun satu menyakiti. Sedangkan menyakiti, menyebut-nyebut, mengungkit. Sedangkan menyakiti ialah mencela yang kemiskinan. Menyakiti iaitu kita bagi dengan mencela dengan sebab kemiskinan. Kamu ni tak habis-habis nak minta, tak habis miskin. Bilalah kamu jadi kaya. Dikatakan, ini pandangan lain pula. Ya, membangkit-bangkit, mungkit-ungkit ialah bersikap sombong kepada seseorang kerana pemberiannya. Sedangkan menyakiti ialah mencelanya kerana minta-minta. Contohnya bila kita nak bagi dekat dia tu, dan kita bersikap sombong. Kita kata dia, kamu duduk bawah, duduk bersila. Kemudian kita pun panggil, okey, sekarang ni bangkit, ambil. Itu maknanya kita sombong. Itu masuk dalam mengungkit-ungkit, bangkit-bangkit. Sedang menyakiti pula ialah kita mencela. Mencelanya kena minta. Kamu tak habis-habis minta. Tak boleh cari sendiri. Itu contoh. Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang kedua-duanya isteri Nabi, apabila mengirim suatu santunan kepada orang miskin, yang mengirim ma'rufan, mana kebaikan lah, suatu amal kebaikan, sedekah, makanan dan sebagainya kepada orang miskin, keduanya akan berkata kepada utusan, mana utusan yang mereka hantar untuk menyampaikan pemberian itu, mereka kata apa? Hafalkan doa yang diucapkannya. Mana kamu dengar betul-betul, nanti bila kamu bagi nanti dia apa doa yang dia ucapkan, sampaikan semula kepada kami. Kemudian keduanya menjawabnya dengan doa yang serupa. Jadi contohnya bila dia bagi makanan, kawan tu pun utusan yang mereka utuskan itu pun hantar makanan. Lalu orang yang menerima makanan itu berdoa, mudah-mudahan Allah melimpahi rezeki kepada Sayyidatina Aisyah atau Ummu Salamah yang menyampaikan pemberian ini kepada aku. Jadi khadam itu pun
Ataupun orang yang berutusan itu pun akan patah balik. Wahai Aisyah, orang yang menerima tadi dia doa sekian-sekian. Kenapa dia minta supaya dia hafal? Kerana nanti kita akan faham selepas ini, dijelaskan, kita cerita dulu. Kerana dia nak mendoakan yang serupa. Ya Allah, dia mendoakanku kesihatan, rezeki, rezeki. Aku juga mendoakan yang sama kepada dia, limpahkan rezeki yang sama kepada dia. Sebab apa dia mendoa yang sama? Supaya sedekah yang dia berikan itu benar-benar tulus kerana Allah, bukan semata-mata ingin mendapatkan pulangan daripada orang yang diberi. Sekalipun pulangan itu dalam bentuk doa. Sekalipun pulangan itu dalam bentuk doa. Jadi doa dia dibalas dengan doa semula. Adapun sedekah itu tulus kerana Allah. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana mengharapkan sesuatu daripada yang lain. Hafalkan doa yang diucapkannya, kemudian keduanya menjawab dengan doa yang serupa. Keduanya berkata, ini Aisyah dan Usman berkata, ini dipanggil sebab, alasan. Doa ini merupakan balasan bagi doa itu. Sehingga ini supaya pahala sedekah kami murni untuk kami. Bukan kerana nak mengharapkan sesuatu di orang lain, termasuk mengharapkan doa. Mereka tidak mengharapkan doa kerana doa sama dengan imbalan. Kerana mengharapkan doa sebagai sedekah sama macam kita bersedekah nakkan sesuatu habuan daripada sedekah itu. Sedangkan mereka biasa membalas doa dengan doa. Demikian pula hal yang dilakukan Umar Al-Khattab dan anak-anak Abdullah bin Umar pun sama juga begitu. Jadi mereka beri sedekah, mereka tak nak sedekah itu ada imbalan. Walaupun kadang-kadang kita rasa apa salahnya imbalan doa daripada orang lain. Tapi berdasarkan kisah ini, mereka tak nak. Jadi sebab itu doa dibalas doa, tapi sedekah itu tulus lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang memiliki hati, mengobati hati mereka, dan tidak ada obat secara zahir kecuali berbagai amal perbuatan yang menundukkan ketundukan, tawaduk dan menerima kurnia. Sedangkan secara batin adalah berbagai makrifah yang telah kami sebutkan di atas. Jadi mereka ni sangat menjaga batin, hati dalam bersedekah, dalam beramal ini. Maka mereka sangat-sangat mengambil perhatian terhadap dipanggil batin mereka. Sebab itu para ulama bila mentafsirkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang bertakwa. Takwa ni ada 3. Yang pertama takwa dengan menjauhi dengan menjauhi kufur. Menjauhi hati daripada kufur. Takwa dengan makna menjauhi kekufuran dan juga syirik. Itu pangkat yang pertama paling bawah sekali. Yang kedua, takwa dengan menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Menjaga tubuh daripada dosa, mata, telinga dan sebagainya. Yang ketiga, takwa dengan menjaga hati daripada kehadiran selain daripada Allah Ta'ala. Itu takwa yang paling tinggi. Menjaga hati sehingga kerana hati ini tidak ada melainkan Allah. Keikhlasan penuh kepada Allah Ta'ala. Jadi begitulah mereka ini. Dalam sedekah pun mereka nak tulus lillahi ta'ala. Tidak ada langsung dia panggil imbalan, sebarang imbalan daripada makhluk dalam sedekah mereka itu. Jadi apa kita sebut ini tidaklah semestinya berdosa, haram dan sebagainya, mengharapkan doa daripada orang lain. Tapi ya begitulah yang kita baca kisah yang dibawa di sini. Yang pertama berkait dengan amal, sedangkan yang kedua berkait dengan ilmu. Jadi kesempurnaan penghayatan batin ini berkait dengan amalan dan juga berkait dengan ilmu. Dalam pada itu hati tidak akan diobati kecuali dengan adunan ilmu dan amal. Berbagai syarat zakat ini sama dengan syarat khusyuk dalam salat. Jadi khusyuk ada 2, khusyuk zahir, khusyuk batin. Zakat pun sama. Khusyuk zahir, khusyuk batin.
zakat khusyuk zahir, iaitu dengan kita memastikan pemberian itu daripada sumber yang bersih, sumber yang bersih, kemudian tidak ada ungkit, tidak mungkin-ungkit, tidak menyakiti, dan khusyuk batin juga ialah kita memastikan hati kita ikhlas, hati kita tidak menghendaki sebarang imbalan daripada zakat yang kita berikan, semata-mata kerana ingin mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam surah Al-Lail, Allah Taala menyebutkan hakikat yang sama, di mana Allah Taala menegaskan wa sayujannabul atqa, neraka itu akan dijauhi ianya daripada orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu, kata Allah, allazi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya pada fakir miskin dan sebagainya, yatazakka kerana ingin menyucikan jiwanya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidaklah pemberian itu kepada seseorang kerana ada suatu nikmat yang ingin dibalas, kerana orang itu pernah memberi, pernah menolong satu ketika dahulu, kerana dia ingin balas nikmat itu. Tidak, dia tidak memberi bukan kerana itu, kata Allah, illa ibtigha wajhi rabbil a'la, melainkan pemberiannya itu semata-mata kerana ingin mengharapkan wajah Tuhannya yang maha tinggi, yakni keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan orang yang sebegitu dia akan redha dengan balasan Allah di akhirat nanti, pemberian Allah di akhirat nanti. Demikianlah ini kita baca dua wazifah yang keempat, yang kelima. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam bacaan yang lain, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaAllah jumpa lagi insyaAllah.